Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cik doa dulu Okay, so hari ni kita masuk topik baru lah. Topik forces. Okay, so kita tengok dia punya overview dulu. Bawah topik forces ni ada banyak jugalah forces and free body diagram dengan Newton's law. So Newton's law ada 3 lah. Newton's first law, second law and third law. Tapi hari ni cikgu nak ajar sampai free body diagram dululah. Identification of forces and free body diagram. Okay, so kita masuk tengok sikit-sikit lah. Okay, so tengok dia punya definition dulu, apa itu force. So force adalah something yang boleh change state of motion or size or dimension of object. Contohnya cikgu kenakan force ke atas getah ni, so dia change in size kan. Dia change the dimension, so tu kira force lah. Okay. Ataupun kita tekan plasticine, so plasticine tu boleh berubah bentuk lah kan. Boleh berubah bentuk daripada bulat dia jadi lepeh sikit. Kalau kita cubit pipi kita pun, so kita kenakan force lah sebab pipi kita dah berubah bentuk and dimension kan. Okay, so kita tengok type of forces. Ada 4 types. Gravitational forces, electromagnetic forces, strong nuclear dengan weak nuclear forces. Okay, ni sekadar pengetahuan je lah So SI unit dia adalah Newton ataupun kgms -2. Okay, kita tengok force-force yang ada dalam free body diagram nanti adalah weight, tension, normal force. Normal force tu kadang-kadang kita panggil juga sebagai reaction force dia punya simbol kadang-kadang N, kadang-kadang R. N besar lah, N besar atau R besar. Frictional force, external force. Okay, lepas tu ada frictional force, static atau kinetic. Kemudian kita kena tahu sketching free body diagram lah. Okay. So kita tengok weight dulu. Okay, weight ni adalah force exerted on a body under gravitational field. Maksudnya dia dia ada tu sebabkan gravity. Jadi dia punya direction tu always downward lah. Okay. Unit semua samalah untuk force, Newton ataupun kg ms -2. Okay, kalau kita tengok gambar rajah force untuk weight. Okay, force tu dia ada beberapa jenis tadi kan, weight sejenis force lah. Okay, so kalau tengok case 1 horizontal surface, case 2 inclined plane. Inclined plane tu maksudnya surface yang sengit lah. Okay, surface yang ada angle. Okay, kalau horizontal surface maksudnya surface yang rata. Okay, kalau surface yang rata, weight dia ke bawah macam biasalah. Okay, weight dia macam biasalah ke bawah straight. Macam tu. Okay, dia punya formula adalah mg. M tu adalah mass lah. Where m is mass, g is gravity lah, gravitational acceleration. Uh, 9.81 ms, -2 lah g tu. Okay, tapi kalau dia berada dekat inclined plane ataupun surface yang ada angle ni kan, kalau perhatikan betul-betul, dia bukannya macam ni tau, dia bukannya macam ni tau wait. Sebab nanti bila disuruh lukis sendiri, dia nampak macam tu dah. Sebab nanti bila disuruh lukis sendiri, awak tend untuk lukis macam cikgu buat salah ni, macam ni. Ni salah. Bukan macam tu. Weight dia ke bawah, betul-betul ke bawah. Macam yang warna merah ni Weight ke bawah. So nanti bila kita lukis free body diagram, jangan sekali-kali lukis weight macam ni. Salah. Okay, tu sengit. Dia tak ke bawah. Kita akan lukis weight ke bawah. Straight. Weight ke bawah. Okay. Kemudian ada hanging object. Hanging object pun senanglah weight. Dia macam
horizontal surface juga, so weight dia ke bawah biasa-biasa lah. Okay, kemudian ada force apa lagi? Tension. Okay. So tension ni dia kata apa? Always directed away from the object. Ni. So kalau kita lukis force untuk tension, dia punya direction mestilah sentiasa menjauhi objek. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Ni objek kan? Ni objek. So tension sentiasa anak panah dia menjauhi objek. Kita tak boleh lukis tension macam ni. Anak panah dia ke arah objek, tak boleh. Tension anak panah dia, arrow dia sentiasa menjauhi objek. Okay. So tension ada a few case juga, case 1 dengan case 2. So case 1 tu adalah untuk horizontal surface, surface yang rata. Case 2 adalah untuk yang ada puli. Ni puli ni maksudnya ada roda ni lah. Okay, puli. Ni kita namakan dia puli. Okay, kalau ada puli biasa ada dua objek lah. Okay, so nampak dia lukis tension ni menjauhi objek. Dia punya arrow dia tu. Okay. Anak panah dia tu. Perhatikan anak panah dia. Okay. So tu tension. Normal force. Okay. Normal force atau reaction force. So dia punya simbol kadang-kadang M besar. Kadang-kadang R besar. Okay. Dia punya keyword kat sini adalah perpendicular. Ni reaction force exerted by the surface to an object. Direction dia always perpendicular to the surface. So maksudnya normal force ni, dia punya direction anak panah ni sentiasa 90 darjah dengan permukaan. Tak kisahlah dia duduk macam ni ke, dia mesti 90 darjah dengan permukaan. Okay, dia mesti 90 darjah dengan surface tu. Kalau dia duduk dekat incline plane, plane yang ada angle pun sama. Mesti 90 darjah lukisan awak tu. Kalau tadi weight ke bawah kan, weight ke bawah macam ni. Weight tak boleh sengit ikut N. Weight ke bawah, betul-betul ke bawah. Tapi kalau N mesti 90 darjah dengan surface. 90 darjah dengan surface. Perpendicular to the surface. Okay. Dia beza dengan weight tadi. Ni sama juga. Kalau dia duduk kat wall macam tu, dia mesti 90 darjah dengan wall. Kalau kedudukan wall macam ni pun sama. 90 darjah dengan wall. Okay. Bila lukis force, mesti ada arrow Tak boleh macam lukis straight macam tu dia. Tak ada arrow. Kena buat arrow. Ke arah mana dia. Okay. Sebab vektor kan. Vektor ada arrow kan. Okay, kita tengok frictional force. So frictional force dia kata apa kat sini? Force that resists the motion of one surface relative to another which is in contact. Maksudnya kalau kita bergerak akan ada sesuatu yang menghalang perjalanan kita. Itulah frictional force, daya geseran kan. So macam kita jalan atas lantai yang tak ada sabun. So kita boleh berjalan dengan elok lah kan, sebabnya ada geseran antara kaki kita dengan lantai. Tapi kalau berbuih ada sabun kita akan jatuh sebab apa? Sebab dah daya geseran tu dah berkurang kan. So daya geseran tu sentiasa opposite direction dengan motion. It means kalau objek tu bergerak ke hadapan, daya geseran dia ke belakang lah. Kan? So dia bergeser tu opposite direction. Macam kalau kereta gerak ke depan, so daya geseran kereta tu ke belakang lah. Okay, frictional force and reaction force is always perpendicular. Memanglah. Reaction force tu N. So N dengan friction sentiasa perpendicular dia cakap. Ini adalah formula untuk frictional force. So F is equal to mu N. F is equal to mu N. N tu reactional force lah. N tu normal force atau reaction force.
Normal force atau reaction force. F tu adalah frictional force. Okay, F kecil ni adalah frictional force. Okay, sedangkan mu ni apa? Mu ni adalah coefficient of friction. Dia adalah constant lah. Okay, biasa dia bagi tahu atau dia suruh kita carilah. Okay, so dia adalah ratio between friction force and normal force. Itulah ratio tu, means kita bahagilah F bagi N, dapatlah mu. Okay, so formula kalau nak cari frictional force ni lah, F sama juga dengan mu N. Mu tu adalah coefficient of frictional force. Okay. Okay, so tadi kita tengok dia punya outcome. Dia kata frictional force ada dua. Satu static, satu kinetic. Okay, so static tu bila dia berlaku? Static tu before objek tu bergerak. Sebelum dia bergerak macam baru nak start macam baru nak ke depan. Tu adalah static friction. Bila dia sedang bergerak, dia adalah kinetic friction. So kinetic friction lebih kecil daripada static friction. So automatic mu dia pun lagi kecil lah daripada static friction. Okay, logically. So ni formula dia lah. Okay, sama je formula dia, cuma kalau static letaklah S kecil ni, kalau kinetic letak K kecil tu. Okay, so formula dia F sama juga dengan mu N. Mu tu coefficient of static friction. Okay, so ni adalah gambar rajah body diagram dia. Horizontal dengan incline juga. So kalau horizontal, kita tengok kalau pergerakan dia, A ni acceleration lah, pergerakan dia ke kanan, dia punya frictional force dia akan opposite direction to the motion dia lah. Okay, kalau incline plane, pergerakan dia ke atas, dia punya friction dia akan ke bawah lah. Sedangkan normal dia tadi, normal dia sentiasa 90 darjah dengan surface, ni normal. Kalau weight dia ke bawah, ni weight ke bawah weight tak boleh awak garis sama dengan N tu, tak boleh. Okay, kalau ni push or pull ataupun external forces. Okay, push or pull atau external forces. So dia adalah daya luar lah. Bila kita tolak objek tu daripada luar, means dia bukan bergerak sendiri, ada orang tolak. Okay, so ni contoh-contoh gambar dia lah. So kalau dapat gambar macam ni, means ni adalah external force. Dia punya simbol adalah F besar. Okay, tak semua soalan ada external force, so kena hati-hatilah. So waktu lukis free body diagram, okay, tengok betul-betul dia ada external force atau tidak. Okay, ni untuk tarik, pull. Kalau pull macam ni, so biasa dalam soalan dia bagi tahulah objek tu ditarik ke, objek tu ditolak ke, atau objek tu bergerak sendiri. Okay. Okay, itu adalah jenis-jenis force. Sekejap saya nak share screen balik sebab macam tak apalah. Okay, kita tengok free body diagram. Apakah itu free body diagram? So free body diagram ni adalah lukisan force tanpa objek lah. Okay. Diagram showing the chosen body by itself with vector drawn to show the magnetic interaction of all the forces applied to the body by other body that interact with it. Okay, means contoh dia bagi case yang senang, horizontal surface. Okay, dia bagi kita meja. Okay, atas meja ni ada objek. Okay,
Atas meja ni ada objek M. So macam mana kita nak lukis free body diagram untuk objek F? Free body diagram ni macam gambar kat sebelah ni lah. Mula-mula kita identify objek ni kan. Kita identify dia punya force yang ada. Okay. So objek ni interact dengan table. Kalau dia interact dengan table, dia akan ada normal force lah. Kan? Normal force tu bila kita bersentuhan dengan sesuatu, kita akan ada normal force. Ni contoh kita pegang tangan. So antara tangan kita tu ada normal force. Atau kita pegang lah apa-apa, kita akan ada normal force. Lepas tu, dia kan duduk atas meja kan. So, dia mestilah bagi weight dia kepada meja tu. So, weight dia ke bawah. Okay, so kita identify ada dua forces kat sini. Jadi, kita pindahkan forces tu kepada free body diagram. Free body diagram. So, dia tak ada objek free body diagram ni. Dia memang force je. So, lukis je ada force N dengan ada force weight lah. Okay, untuk free body diagram horizontal surface kita. Okay, so ada dua. So titik ni kena lukis lah sebagai pemisah antara force tu. Okay, so ni free body diagram yang paling simple. Okay, kita tengok yang ni pula. A box is pulled along a rough horizontal surface by a horizontal forces. Okay, so katalah kita tengok gambar ni dulu. Ada mesh. Ada mesh M atas meja. So mesh M ni ditarik kan, pull oleh objek F. So ni adalah external forces lah sebab dia ditarik kan. External forces. External force. So ditarik. Kemudian macam mana kita nak tahu dia ada friction ke tak? Okay, ayat dia adalah rough. Rough tu maksudnya kasar. So friction ataupun geseran hanya ada di permukaan yang kasar. Kalau dia kata smooth. Smooth, permukaan yang licin, maka tiada friction. Kalau dia kata rough, automatic akan ada friction. So kita pun boleh tahulah. Okay, so kat sini akan ada normal, ke bawah akan ada weight. Opposite direction to the motion akan ada friction lah. Sebab friction, kita belajar tadi, arah dia sentiasa opposite direction dengan motion. So kalau motion kita tengok arah in lah. Tapi logically kalau external force dia tarik ke kanan, force motion ni ke kanan lah, ikut kita tarik lah kan. Okay, so kita dah, bila kita dah identify semua forces, pindahkan dia kepada free body diagram. So pindah kepada free body diagram. Bezanya dengan yang kita conteng ni adalah dia tak ada objek kan. Dia hanya ada force je lah kat sini. Lepas tu letak titik tengah tu sebagai pemisah antara force-force tu. So ada external force, weight, normal dan frictional force. Okay, so ada 4 force lah. Okay. Lepas tu direction ni kena buat kat luar lah. Okay, luar daripada free body lah, maksudnya kan dia tak bersambung dengan F kan. A tu kat luar sikit kan. A tu acceleration, dia nak menunjukkan motion tu ke arah mana. Okay. So inclined plane pun sama, baca dia kata rough. So means akan ada frictional force juga yang ni. Okay, sebab perkataan rough. So kalau pergerakan dia ke atas, means frictional force dia ke sini lah. Okay, normal kita bagi tadi sentiasa 90 darjah dengan plane. Sedangkan weight, dia bukan 90 darjah weight sentiasa ke bawah. Weight sentiasa ke bawah. Mak saya ingat pula. So weight sentiasa ke bawah. Okay, so kita bilang 1, 2, 3, 4. So ada 4 forces kat sini. Jadi kita pindahkan dia kepada free body diagram. So akan ada external force, normal, friction, weight, dan dia punya motion lah, acceleration tu ke arah mana. Okay, lepas tu kalau nak tambah lagi boleh buat garis putus-putus lah kat sini. Buat garis putus-putus yang straight dengan N ni. Straight dengan N ni. Saya ingat. So buat angle lah kat sini. So kita nampak lah weight tu ada angle kan, sikit dia tak straight dengan N tu. Okay, kalau nak mudah pengiraan, sebab biasanya lepas dia suruh kita lukis free body diagram ni, dia suruh kita kira kan.
So kalau nak kira, kena kira pakai table. Macam yang kita belajar topik apa? Topik 1 ke topik 2? Topik 1 kan hari tu vektor kan. So kita memudahkan kerja. Gambar rajah ni tukar kepada normal force tu sebagai Y komponen. So kita tegakkan gambar lah. Normal force sebagai Y komponen. External force sebagai X komponen. Lepas tu frictional force pun sebagai X komponen. Lepas tu buat gaya putus. So weight ni akan saya ingat ke sini lah. So bila gambar tegak macam ni, senanglah nak kira sebabnya hanya weight saja ada angle. Berbanding kalau kita guna gambar rajah ni, banyak benda yang ada angle nanti. So tend to buat banyak kesalahan tekan kalkulator. Okay, so better ubah gambar rajah ni kepada gambar rajah ni lah. Okay, senang kita nak kira dalam table nanti. Okay, kerana hanya ada satu force sahaja yang ada angle iaitu weight. Okay. Okay, so salinlah sikit yang ni. Salin sikit dalam mana-mana buku awak. Nota awak tu. Okay, salin sikit lukisan ni. Means kita tegakkan. Jadikan normal sebagai y-axis. Dan frictional force, external force sebagai x-axis lah dengan frictional force tu. Okay, so weight tu akan saya ingat sikit lah. Okay, kemudian lagi. Okay, so kita tengok free body diagram untuk hanging object. Okay, ni kalau kita gantung objek tu dengan tali. Okay, nampak simple kan? So kat sini kita boleh nampak lah sebab dia dah ada dia dah ada sketching kan. So ada tension. So ada tension dengan ada weight lah. Buruk mana. So ada tension sebab apa ada tension? Sebab ada tali. Okay. Tension tu hanya ada bila ada tali lah. Okay. So kita gantung benda mesti bergantung dengan tali kan ataupun kabel ke apa. Okay, so akan ada tension dengan weight. Cumanya awak tend to buat kesalahan bila awak tambah lagi satu force. Okay, katalah yang ni tak ada, yang ni dia tak tunjukkan, dia suruh lukis sendiri. So kadang-kadang awak pun buat normal kat sini. Which is wrong lah. Okay, untuk hanging object, dia tak ada normal. Okay, hanging object tiada normal. Tiada normal force. Okay, dia terus kita ambil antara tali tu dengan objek ni. Bukan tali tu dengan wall tu, dengan ceiling yang kita gantung tu. Okay, kalau dia suruh kita lukis free body diagram untuk hanging object, kita kena tengok gambar dekat objek tu dengan tali. Bukan antara tali tu dengan wall. Okay, so antara objek dengan tali tu hanya ada tension. Okay, tension. Ke bawah dia ada weight je lah. Okay, so jadi macam ni lah tension dengan weight. Tak ada normal Untuk hanging object tiada normal force. Okay, ni pun sama. Okay, tengok antara objek dengan tali tersebut. So ada tension. Okay, cara lukis tension, anak panah tension mestilah away from object, menjauhi objek. So dia menjauhi objek lah. Tension 1, tension 2, weight ke bawah lah. So kalau lukis free body jadi macam ni lah. Tension 1, tension 2, weight ke bawah. Okay, tiada normal. Okay. Pulley, okay, pulley akan ada dua objek. Okay, dua objek maksudnya kita kena lukis free body diagram untuk setiap objek. Maksudnya akan ada dua lah free body diagram kita. Bila ada dua free body diagram, maksudnya nanti waktu pengiraan akan ada dua
table. Okay. So ni kita ada mass 1 dan mass 2. Okay, so kita lukislah. Mass 1 ada tension. Mass 1 pun ada weight. Mass 2 ada tension, mass 2 pun ada weight. Dan lukis dia punya arah gerakan tu. Acceleration dia ke atas ke acceleration dia ke bawah. Yang tu di luar daripada free body lah. Okay. Okay, yang ni puli satu duduk atas meja. Tapi meja dia cakap smooth. Yang ni saya kata kalau meja tu dia cakap smooth, maksudnya tiada friction. Maksudnya tiada frictional force. Kalau meja tu dia kata rough, maksudnya ada frictional force. So besar beza dia tu, pengiraan kita akan jadi lain lah kalau kita tak hati-hati. Okay. So tengok mass 1. So mass 1, dia punya gambar tu macam dia punya ni bergerak sikit. So ni mass 1, ni mass 2 lah patutnya. Okay, so mass 1 ada normal. Sebab apa mass 1 ada normal? Sebab dia duduk atas meja. Okay. So dia ada normal lah. Weight ke bawah dan tension menjauhi objek. Okay, yang ni lah. So ada normal, tension dengan weight. Okay. Mass kedua dia tiada normal. Sebab apa? Dia tergantung kat tali je. Dia tak sentuh dengan surface. Okay. So dia ada tension dengan weight sahaja. So ada dua free body diagram. So nanti awak kena lukis 2 table waktu pengiraan. Okay. Ada soalan tak untuk free body diagram? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu nak awak tengok soalan tutorial. Okay, cikgu nak awak tengok soalan tutorial. Nombor 1 tu kan. Nombor 1 ada 3 gambar rajah. Okay, 1 gambar rajah objek berada di atas inclined plane. Satu lagi puli berada atas meja, satu tergantung, and then puli yang dua-dua tergantung. Okay, so based on figure 4.1, 4.2 and 4.3, sketch free body diagram to identify the forces acting on the body in different situation. Okay, siapa nak share screen untuk nombor 1? Inclined plane. Kalau tak ada orang nak share, cikgu panggil nama lah. Mana-mana semua nama tu. Okay, cuba lukis untuk figure 4.1. Identify dahulu apa force yang ada kat situ. Okay, Adam. Force apa yang ada dekat figure 4.1? Adam ada ke? Ke sama tidur? Buka je kelas. Zahid. Zahid ada? Okay, Ain Nabilah. Yes, madam. Okay, Ain ada. So Ain, apa force yang ada dekat figure 4.1?
Ada 4 forces. Normal, Mm-mm. wave, Wave. friction dengan external force. Okay, external force tak ada kat sini. Ini maksud cikgu. Okay, awak kena tengok betul-betul tak semua soalan ada external force. Sebab apa? Kalau ada external force Ain, dia memang dah lukis dekat situ ada F besar. Tapi kat gambar rajah ni dia lukis pergerakan sahaja kan. Velocity sahaja gerak ke bawah, means objek tu gerak sendiri, tak ada orang tolak. So jawapan awak tadi betul, tapi tiada external forces. So kat sini awak kena hati-hati. Okay, semua ni dia tak ada pun lukis F besar. Awak tengok contoh nombor 2 ni kan. Ni nombor 2 figure 4.4 ni, dia memang dah lukis kan F besar. So F besar ni maksudnya ada external force. Kalau dia tak lukis kat awak ada F besar, awak jangan pun pandai tambah external force. Okay. So Ain boleh share screen tak lukisan awak? Madam, saya ambil gambar boleh? Boleh. Ambil gambar je. So sementara tunggu Ain, awak cubalah sketch free body diagram untuk figure 4.2 dan 4.3. Okay, 4.2 and 4.3. Boleh tak Ain? Ke tak boleh share screen? Madam, saya share dekat tele. Oh ya ke? Sekejap tally.
Okey, lambat pula dia nak share kat situ, so tak apalah. Tapi saya dah tengok betul. Okay, betul Cumanya tu awak conteng kat situ je kan. Okay, sebenarnya bila kita lukis free body, kita tak boleh macam conteng kat situ je. Kita kena tukar dia kepada free body lah maksudnya. Tadi incline plane macam ni kan. So ada weight, pergerakan dia ke sini. So ada normal, so friction dia kat atas macam ni lah. Okay. So ada weight, ada normal. Okay. Nampak tak? Tak nampak kan? Dia macam ada problem lah sikit sharing screen hari ni. Okay, cikgu tak boleh nak conteng kat sini sebab ni website, tapi betul dah tu yang kawan awak buat tu, cumanya pindahkan dia ke dalam free body diagram lah. Okay, jangan conteng sahaja dekat kertas tu, dekat gambar rajah tu. Okay, pindahkan dia kepada free body. Free body tu adalah force yang tanpa objek. Okay. So nanti cikgu nak awak cuba lukis free body diagram untuk figure 4.2, 4.3 dan nombor 2 ni lah 4.4 dan 4.5. Okay, submit dalam Google Classroom nanti. Okay. So sebelum kita akhiri kelas, ada apa-apa tak yang nak tanya? Ataupun ya? Fatin? Yang untuk figure 4.2 tu, dia punya acceleration ke bawah kan? 4.2. Untuk untuk objek B. objek B. Betul. Betul. Sebab dia objek A tu dia kata velocity ke bawah kan? Kan velocity dia ke kanan. So B akan turun ke bawah lah. Okay, thank you madam. Unless objek A tu dia lukis external force tarik ke atas. Tarik maksudnya tarik ke kiri. Tapi yang ni tak ada external force yang tarik. Lepas tu velocity dia pun memang ke kanan. Okay, saya harap awak masih B tu tiada normal force. Betul, B tu tiada normal force. Kalau nak tanya B tu tak normal force ke? Dia tak adalah, dia hanya ada tension dengan weight sahaja. Sebab dia tak ada contact kan dengan surface. So dia tergantung dekat tali je. Okay, kalau ada masalah-masalah terpencil, contohnya line tak elok, apa-apalah yang menyebabkan awak tak boleh nak belajar, awak message personal dekat Telegram Sebab kita ni minggu keempat. So minggu keempat maksudnya dah topik 4 lah kan. So saya tak nak awak tertinggal banyak sangat lah pada yang tertinggal. So kalau ada apa-apa masalah, baik kita settle cepat-cepat lah sebelum topik 14. Kan topik 14 baru awak nak message cikgu cakap ada masalah ni masalah tu. Memang tak dapat lah kan. So okay, kalau tak ada soalan kita bersurai Terima kasih kelas. Thank you madam. Okay. So adakah semua yang kontak dengan surface ada normal? Betul, Abdullah Aidit. Adakah semua yang kontak dengan surface ada normal? Betul, kecuali hanging object. Hanging tu, tali tu ada, orang kata apa, ada kontak dengan ceiling, tapi kita tak nak antara tali tu dengan ceiling atau dengan wall. Kita nak tali tu antara objek dengan tali. So yang hanging object je tak ada normal Abdullah Aidit. Okay, terima kasih. Stop. Thank you madam. Okay.